menonton ni nanti mai faham elok. Saya langsung sekelumit pun tak ada nak mencari salah orang. Bila kita suruh tulis-tulis kan, nak tengok ni dia ni bangang tak bangang ni. Bukan tu. Niat saya ialah supaya kalau kita salah tulis ha gelung ni, kemudian saya tunjukkan yang betul, insya-Allah ingatnya lama. Itu kaedah manusia. Sebab Melayu mudah lupa. Tapi alhamdulillah Allah buka minda hati semua kita ni untuk perhatikan benda ni. Ini punca Ustaz membimbing solat semula. Dulu tak, Ustaz. Pergi masjid dulu kita cerita lain. Jadi kita tanya knowledge, attitude, practical. Contohnya tuan-tuan, dia ada beratus item lah. Salah satu itemnya saya ingatnya di Cuping Perlis peristiwa ni, saya tahu derhaka ibu bapa dosa. Saya tanya. Jawapannya tahu tak tahulah. Semua tik tahu. 4,000 lebih responden, semua tik tahu. Kemudian next tu kita tanya attitude. Saya berazam tidak akan derhaka ibu bapa. Pun sama juga, penuh. Yang semua tik, ya gitu ya. Dan next practical ni kita tanya, saya tidak pernah derhaka ibu bapa. Banyak kosong, banyak tak jawab. So bila banyak tak jawab, yang tak jawab ni kita ada code. Kita coding, kita ada code. Jumpa. Ini di Kilang Gula Cuping, Perlis. Tempat dia. Kemudian untuk tempat ni pula kita ada kod lagi untuk detect siapa, sebab dia tak tulis nama situ. So kita pergi sana, pecun naik kereta, mohon kebenaran pengurus kilang untuk bertemu ni di waktu rehat dia, dibenarkan, temu. Bila kita follow lah mengapa kosong, tak jawab, saya tak pernah derhaka ibu bapa. Maka dia jawab, macam mana saya tak derhaka? Saya sendiri masa kecil dibuang oleh ibu saya. Maksudnya memang dia tenang ibu, memang dia tolak ibu dia tu, memang dia tak mengaku itu sebagai ibu dia, walaupun ibu tu yang mengandung dia, yang melahirkan dia. Gitu jadi kita jumpa, tahu dah, memang tak nak buat, tapi buat juga. Gitu. Jadi bila ini berlaku, dah tahu, dan sikap memang tak nak, tapi dia lakukan juga. Kan satu pelik kan? Tertanya-tanya, mengapa dia tak berupaya menahan diri daripada derhaka ibu bapa? So balik, dapat result, report, dapatlah naik pangkat. Kan? Bila dapat naik pangkat, timbul masa tu dalam hati, ini tak boleh. Ini ilmu, ada kaitan ilmu agama, nanti tempat duduk aku dalam neraka. Sekarang ni mesti kita gunakan ilmu ni untuk amalan. Jadi masuk library, semak mengapa dah tahu, dah tak nak, tapi dibuat juga. Gitu ya. Semak tuan-tuan, Ustaz jumpalah dua rahsianya dalam syariat kita, iaitu solat dan juga menghayati Al-Quran. Saya pun mulalah pergi surau, pergi masjid, tanya-tanya solat-solat ni kan. Dapat yang paling besar sekali yang cacatnya ialah tak faham apa dibaca. Itu, masa tu. Saya tulis buku yang nipis tu. Mari memahami bacaan. Bila surah masjid panggil bincangkan buku tu, minta terangkan apa dia waqina syarrama qadain. Terang ni timbul pula soalan tentang fi'li. Ustaz, rokok ni Ustaz, letak tangan kat mana? Timbul pula satu persoalan. Bangsa aku tak tahu ke cara solat ni. Lalu pun kita pun tanya, kalau saya lunjur kaki duduk tayat akhir, tak ada sakit, tak ada apa, saya lunjur dua kaki ke depan, at-tahiyyatu, sah ke batal? Batal. Bila tanya, kenapa batal? Sebab dia tak duduk tayat akhir. Kat situ saya detect pula, rupanya fi'li, perbuatan-perbuatan pun tak ada ilmu. Sepatutnya jawabnya sah kan? Sebab kita belajar apa cara duduk sekalipun. Jadi, lepas tu kalau macam kita tanya itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi, langsung tak paling yang pertama tu ke kanan tu, batal. Mengapa? Sebab dia tak buat rukun yang wajib. Apa dia? Paling yang pertama. Jadi kita dapat tangkap rupanya ilmu tentang perbuatan pun bangsa kita cacat.
Saya pun mencarilah kitab apa nak guna untuk, sebab kita jahil. Kita bukannya alim, bukannya hafal tu Kitab apa paling sesuai? Saya cari-cari, saya jumpa Matla'ul Badrain. Tuan-tuan tahu kitab Matla'ul Badrain. Jabatan Mufti ada cetak, Jabatan Mufti Selangor kan. Bila guna tu, bila orang tanya tak boleh nak tunjuk muka surat berapa jawapan dia. Banyak orang tanya. Tapi tu dia nak tunjuk. Kemudian saya ambil Munyatul Musalli. Yang banyak dibaca tu kan. Pergi orang tanya soalan lagi. Cari-cari tak ada jawapan. Jadi saya pun teringat masa kat Mesir dulu, saya pernah membaca kitab ni. Saya pernah membaca kitab ni di rumah Tok Syekh. Rumah salah seorang Syekh Azhar ni lah yang mengajar Azhar ni. Saya pun bawa cari soft copy dia, alhamdulillah dapat. Maktabah Waqfiyah nama dia, kita boleh download boleh bawalah kita Arabnya, pancang kat skrin. Orang tanya soalan ni, saya cari jawapan tu, jumpa saya bacakan. Saya Melayukan, dia kitabnya kita Arab. Ada kitabnya Arab. Boleh baca Arab. Tengok huruf tahu Jadi tuan-tuan, bila lama-lama setahun 2 tahun tu, banyaklah surau buat seminar-seminar setengah hari, 1 hari suntuk ni buat. Jadi ramai abang-abang kita, kakak kita, Ustaz, cuba Ustaz Melayu kan Ustaz, boleh kami sama-sama faham baca, boleh guna untuk keluarga. Inilah Ustaz Melayu kan. 7 orang kawan-kawan balik daripada Al-Azhar ni berusaha dalam tempoh 4 bulan untuk memelayukan. Inilah hasil dia. Jadi kitab ini adalah untuk menjadi panduan yang lengkap kepada umat kita. Di samping tu adalah yang forok-forok, cabang-cabang disebut juga. Ini tak perlu ni Ustaz, tak perlu, biarlah kat situ. Jadi salah satu panduan kita jumpa pagi ni ialah kewajipan membaca Al-Fatihah, merangkumi setiap sifat huruf dan tanda baca. Bermakna tuan-tuan kena buka balik Al-Fatihah muka surat 49, jom hafal. Tengok balik. Okey. Ada orang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul tak bacaan tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila kalau dengar guruh yang kilat tu, apa Ustaz? Macam mana nak cakap Ustaz? A'udzubillahi tu kan? Cuba tengok huruf tuan-tuan. Huruf pertama ini sunat, ini bukan rukun Ini sunat. Huruf hamzah kan? Lepas tu hamzah tu atas, baris fathah atas. Kemudian ain. Ain tu dhammah baris depan. Kemudian ada waw mati tuan-tuan. Jadi bila ada waw mati, baru pula huruf zal tu. Jadi boleh tak a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kadang-kadang imam pun kita dengar bila sebelum bismillah tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab mikrofon dia sensitif, jadi dapatlah kita dengar kan. A'udzubillah. Boleh ke? A'udzubillah. Tak boleh kan? Kalau kita baca ikut huruf dan tanda bacanya, a'udzubillah, a'udzubillah. Itu bunyinya. Nampak tak? Ini ngajar solat, ini ngajar tajwid. Ini bukan cerita tajwid, ini ceritanya kewajipan membaca Fatihah, merangkumi setiap huruf dan tanda baca. Jadi kalau nak dapat sunat membaca a'udzubillah, baca elok-eloklah. Kalau tak nanti takut free of charge je. Sebab yang kita baca tu bukannya yang Allah nak kita baca. Yang Allah akan bagi ganjaran ialah yang Allah nak kita baca apa. Ini dia. A'udzubillah. Allah ni tuan-tuan, kalau tulisan kita belajar muqaddam kat kampung tu, dia ada atas tu. Tanda kecil tu. Tuan-tuan perasan tak? Atas Allah tu. Tanda kecil, alif kecil kat atas Allah tu kan. Kalau Rasul Osmani tak ada. Cuba tuan-tuan cari boleh Quran lama dulu ataupun masjid-masjid. Tu. Cik atas tu. Tu. Boleh. Apa tanda dia tu? Boleh ke sebut auzubillahi minasyaitan, auzubillahi minasyaitan? Tak boleh. A'udzubillahi tu. Lam tu dia sebutan dia panjang sikit. Betul tak? Macam mana Ji? Banyaklah tersasul Ji. Boleh faham kan?
Baik. A'udzu billahi minasyaitani. Ta tu kan ada join, ada tanda kan yang tegak kecil tu. Nir kan ada sabdu tu. Ra tu. Jadi kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ni rajim. Dah tak betul lah tu. Bukan cerita belajar tajwid, memang itulah dia huruf tanda baca. Tu. Kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laju je jim tu, jim. Kalau rajim maksudnya ra jim tak ada ya tu, terus mim. Baru bacanya rajim. Kalau ada ya mati, macam mana sebut dia tuan-tuan? Pada jadi nak dapat sunat membaca a'udzubillah sebelum Fatihah, hendaklah dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah dia paling laju. Ini yang nama itu saya lah, nama itu dalam hati ni, kita nak sama-sama sempurna, gitu. Bukan nak tunjuk pandai. Kalau tuan-tuan boleh belajar sendiri, tak payahlah ada kuliah ni, belajarlah sendiri, yang tu lagi bagus. Sebab kita berdikari. Kan? Tapi bila saya tengok dahi dan hidung tuan-tuan, macam tak boleh. Dia nak cari sendiri. Jadi kenalah beritahu. Bila dah beritahu, tuan-tuan dapatlah. Itu dia ceritanya. Yang menonton ni nanti, mai faham elok. Saya langsung sekelumit pun tak ada nak mencari salah orang. Bila kita suruh tulis-tulis kan, nak tengok ni, dia ni bangang tak bangang ni. Bukan tu. Niat saya ialah supaya kalau kita salah tulis ha gelung ni, kemudian saya tunjukkan yang betul, insya-Allah ingatnya lama. Itu kaedah manusia. Sebab Melayu mudah lupa. Kan sekali dia terlanggar tembok tepi rumah tu, tanggal bumper kereta dia, ada ingatlah lain kali nak reverse kan. Sekali tak naik handbrake, Tan Sri, moga-moga Allah rahmati Allah ampun, Tan Sri di Bukit Damansara, lupa tarik handbrake, tempat parking macam tu, rumah. Kemudian dia pergi belakang nak buka boot, nak ambil barang, meninggal. Hari Jumaat, hari Khamis petang, Jumaat solat jenazah. Jadi isteri dia akan ingatkan anak-anak dia tu. Parking, tarik handbrake. Parking, tarik. Dulu tarik, sekarang ni, macam tu ya kan. Tekan macam tu ya. Kereta-kereta sekarang ya. Sebab kita dah, ini tujuannya lah, bukan nak congkil kecacatan, tak. Jadi tuan-tuan jangan malu, kita jangan malu, saya tak malu. Tok Syekh suruh baca, saya baca je. Waktu dikutuk kita, tak apa lah, memang kita nak belajar. Kan? Baik, jadi ingat eloklah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Boleh dapat? Kemudian Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak-anak kita tafiz yang daripada tafiz-tafiz ni kadang-kadang dia nak ikut slang imam-imam luar-luar negara ni kan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Batal ke solat? Batal ke sah solat? Bismillahirrahmanirrahim. Huruf pertama itu huruf ba kan? Jadi bermula dengan bibir tutup. Bi. Ba. Bi. Bis. Mana boleh buka mulut. Bismillah itu dah jadi ikan semilang. Semua ni kita jumpa. Anak-anak lah ni. Anak-anak ni kadang-kadang umur dia 72 juga. Bila nak cepat-cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Dah berapa huruf dia buang dah? Kadang-kadang kita pun terperangkap. Rakaat 1, 2, ini cerita imam kan. Imam baca cantik, tapi bila rakaat 3 tu kita baca macam tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baca macam tu sampai siratal imam rukuk. Rakaat 3, 4. Kerap terkena. Terutama bila anak-anaknya di imam lah, anak-anak umur 19, umur 21 tu kan.
kerap terkena. Jadi bila kalau ada minum lepas isyak tu, kita nak sini jangan balik lu. Sini tu. Nak cuba baca Fatihah nak. Kan baca senyap, bukan baca rakaat 1 2, baca rakaat 3 4. Ya. Jadi berbeza cara dia membaca. Jadi macam ni tuan-tuan ni, pegang kuat-kuat pagi ni dah nampak ya. So tuan-tuan praktikkanlah. Tak perlu berlagu, tak perlu taranum. Dia cukupkan saja huruf dan tanda baca.